ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan hadis kita di bab yang ke-6, betul? Betul ya? Bab yang ke-6 tentang al-hilab. Okay, al-hilab. Okey, masih lagi bincang tentang al-hilab. Muka surat berapa di sana? 50. Saza 52. Betul tak? Hari tu kita berhenti dekat ni kan? Jadi yang dimaksud dengan hilab di sini adalah air yang ada dalam hilab, iaitu ember. Betul? Berhenti kat situ. Jadi hari ni start Al-Karmani kan? Okay, Al-Karmani tu muka surat berapa? Oh, saya 52. Oh, Kak Ram 60? Apa pasal? Jauh sangat Kak Ram. Orang jauh datang. Orang jauh datang. Dah besar dah. Lama tak nampak dia. Asal Kak Ram jauh sangat Kak Ram? Cetakan nombor berapa tu? 2. Okey, tak apalah. Yang penting kita mula daripada perenggan Al-Karmani berkata. Cari perenggan itu. Jadi ada yang 50, ada yang 52, ada yang 60, jauh sangat 60. Ada yang 60 kan. Yang penting kita nak mulakan pengajian daripada perenggan Al-Karmani berkata. Okey, sebelum tu minggu lepas bincang tentang apa? Ingat tak? Al-Hilab. Al-Hilab itu apa? Besin, bejana, untuk menampung susu untuk. Okey, kita ada berapa pendapat? 4? 4 ke 3? 3. Betul. Kak Zah boleh tulis dekat whiteboard 3 pendapat tu? Tolong Kak Zah. Pendapat pertama apa? Pendapat kedua apa? Pendapat ketiga apa? Yang ringkas lah yang macam saya tulis minggu lepas. Ingat tak? Ada? Sopan santun anak Melayu. Mana-mana sini boleh. Bukan main lembut je bagus. Okay, cepat Kak Zah. Bismillah. Pendapat pertama, kita bincang tentang Al-Hilab kan? Okay, Al-Hilab ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Kelompok, kelompok. Tak apalah, kelompok tu maksudnya pendapat pertama. Alah Kak Zah comelnya Kak Zah. Orang tak nampak Kak Zah. Oh, sebab saya comel. Besar sikit Kak Zah, besarkan sikit. Okay, kelompok yang pertama. Memang tulisan je gini lah ya. Orang belakang nampak? Nampak tak nampak lah ya. Tak apa. Yang kat belakang kena pakai teropong. Kelompok pertama pendapat daripada
Al-Ismaili, dia kata apa? Makin comel Kak Zah. Kak Zah, Kak Zah. Ngigil Kak Zah. Kak Zah makin kecil lah Kak Zah. Okey apa dia kata okey. Al-Hilabi, Al-Hilabi apa? Oh Al-Hilab, okey Al-Hilab. Al-Hilab, Al-Hilab maknanya apa? Be. Berjana menyimpan air susu unta. Okey. Jadi maknanya kan perbincangannya kerana apa ada 3 pendapat ini sebab topik yang terdapat di dalam bab kita ni kan dia kata topiknya apa tadi? Allah. Orang yang memulai dengan hilab atau minyak wangi ketika mandi. Jadi kenapa ada minyak wangi di dalam topik ini? Apa yang menyebabkan Imam Al-Bukhari meletakkan topik tersebut dengan minyak wangi? Kak Zahrin tak boleh cikgu. Jadi ada kelompok yang menolaklah pendapat itu kerana mereka merasakan bahawa Imam Al-Bukhari mengingatkan ataupun menterjemahkan perkataan al-hilab itu dengan maksud minyak wangi. Jadi adakah kita ni mandi nak menyiram minyak wangi di atas badan kan? Itu persoalan-persoalan lah yang dikemukakan. Jadi pendapat yang pertama menolak apa yang diterjemahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini ataupun dalam bab ini. Jadi dia kata apa? Al-hilab itu maksud asalnya ialah bejana yang boleh mengisi perahan susu unta. Jadi tak bolehlah kita nak kata memulakan mandi junub itu dengan minyak wangi kerana maksud asalnya ialah bejana yang digunakan untuk kita isi susu. Kelompok kedua datang pula di sini yang mana diketuai oleh Al-Azhari. Dia kata apa? Al-hilab itu dalam hadis Nabi ini sebenarnya ialah salah eja. Ejaan yang salah. Yang mana bagi dia sebenarnya kita tak baca al-hilab tapi kita baca macam mana Kak Zah? Jullab. Jullab, okey, letak double L. Jullab. Jadi perkataan itu al-hilab, ha dia jadi jim. Lam tu ada sabdu. Jadi bunyinya jullab. Jullab maksudnya apa? Air mawar. Jadi bagi dia kalau dah air mawar tu maknanya kenalah. Kalau dibaca dengan jullab tadi kan. Ini bahasa asal apa ni? Jullab tu asal apa bahasanya? Bahasa Parsi yang diarabkan. Okey, bahasa Parsi yang diarabkan kemudian menjadi penggunaan yang biasa, kebiasaan yang digunakan oleh orang Arab pada waktu itu. Kemudian kita ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga At-Tabari. At-Tabari kata apa? Al-Mihlab tempat simpan susu. Marah nampak? Itu je? Betul eh? Itu je ke saya cakap? Salah? Atib. Atib dia kata apa? Aktiviti menghilangkan kotoran di badan sehingga badan kita menjadi wangi. Maka dia menterjemahkan maksud al-hilab dengan satu perbuatan. Maknanya tak kiralah nak pakai sabun ke, gosok macam mana ke. Yang penting ia dipanggil sebagai aktiviti yang dapat mengharumkan badan seseorang ketika mandi. Maka inilah pendapat kelompok yang ketiga. Okay. Comel. Kecil tulisannya, halus-halus saja. Tapi orangnya tak halus ya. Suka.
Oh Cik Ya, Cik Ana ada tempat Cik Ya. Ambil kerusi ni. Liza ambil kerusi ni. Ada kerusi tak? Cik Ana boleh duduk bawah? Boleh. Tak dapat duduk depan ni. Duduk sini tepi ni, tepi. Duduk tepi. Subhanallah. Apa dia? Terlambat. Tak apa. Al-hilab berjana. Kak Zah dia bukan ba. Berjana. Bahasa apa Kak Zah? Bajana. Berjana menyimpan susu baru betul. Berjana yang sudah disiapkan untuk mandi. Maknanya dia ada pendapat-pendapatnya yang begitu. Okey, sekarang terima kasih Kak Zah atas tulisannya yang comel. Masya Allah. Jadi tiga pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya untuk memberikan kepada kita penjelasan di kalangan para ulama kenapa di sana ada perbezaan pendapat di kalangan mereka. Okey, baik, dah ingat tiga ni baru boleh kita masuk pada perenggan yang baru ni. Okey, Imam Al-Karmani berkata kemungkinan al-hilab yang dimaksud oleh Al-Bukhari adalah bejana yang di dalamnya terdapat minyak wangi. Jadi bejana yang dalamnya kita simpan minyak wangi. Sehingga maknanya kadangkala beliau iaitu Nabi mengawalinya dengan meminta wadah minyak wangi dan kadangkala meminta minyak wangi itu sendiri. Jadi kadang-kadang bagi dia lah kadang-kadang Nabi SAW bila nak mandi, Nabi mulakan dengan minta bekas minyak wangi itu kan, ataupun Nabi minta minyak wangi itu sendiri. Maknanya minta dua-dualah. Tetapi hadis di atas mengarah kepada keadaan yang pertama, iaitu mengawalinya dengan meminta wadah minyak wangi. Yang kedua tu tidak. Jadi perkataan ini dia kata terinspirasi oleh ucapan Ibn Battal kerana sesudah menyampaikan perkataan Al-Khattabi di atas, dia menimpali, maknanya dia memberikan komentarnya dengan pendapatnya begini. Aku rasa Al-Bukhari memaknai Al-Hilab dalam judul bab ini sebagai salah satu jenis minyak wangi. Tak kiralah minyak wangi yang diperbuat daripada apa, tetapi bagi dia di situ yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari ialah salah satu jenis minyak wangi yang diguna pakai oleh Nabi SAW ketika mandi junub tersebut. Lebih lanjut dia mengatakan jika itu yang beliau kira, iaitu maknanya hilap itu sebagai minyak wangi, maka perkiraan itu keliru. Kerana al-hilab adalah bejana tempat menyimpan minyak wangi Rasulullah SAW yang biasa beliau gunakan seusai mandi. Jadi memang Nabi ada al-hilab tu. Okey, bagi dia lah. Nabi ada al-hilab itu yang digunakan untuk menyimpan minyak wangi dan biasanya Nabi guna selepas mandi, bukan sebelum mandi. Jadi dia kata gitulah. Dan dia menambah, dalam hadis ini terdapat anjuran menggunakan minyak wangi ketika mandi untuk meneladani Nabi SAW. Sesailah pendapat ataupun ulasan Ibn Battal. Okey. Kelihatannya perkataan perawi dalam hadis fa'akhadha bikaffihi. Okey, fa'akhadha bikaffihi. Dalam hadis kita ada dia kata bila Nabi minta idza ghtasala minal janabati da'a bi syai'in nahwil hilabi, bila Nabi minta hilab itu tadi kan, bejana itu tadi, Nabi pun mula fa akhadha bi kaffihi. Nabi mula mengambil dengan telapak tangannya. Bila bejana tu dah sampai depan Nabi, Nabi mula kan mandi junub tu tadi dengan telapak tangan Nabi SAW yang diartikan bahawa yang diambil beliau adalah minyak wangi dalam bejana. Jadi untuk mereka yang berpendapat al-hilab itu minyak wangi, bermakna Nabi cedok
minyak wangi tu dengan telapak tangan. Tapi biasanya minyak wangi ni guna telapak tangan banyak-banyak gitu ke? Oh kalau air mawar, boleh lah. Tapi ni minyak wangi tau, bukan air mawar. Minyak. Kita tak panggil dia air. Pakai minyak wangi tapi tak mandi. Simpan dalam tempat yang besar. Tapi ada tak dia buat mandi? Ataupun dia cedok. Kalau bagi saya, biasanya minyak wangi ni kita ambil sikit je. Kan? Kita tak cedok sampai satu telapak tangan untuk kita letak kat badan kita. Sayang kan biasa kan macam tu kan. Jadi sekarang ni dia kata gini. Kelihatannya perawi dalam hadis fa'akhadha bikaffihi, lalu baginda mengambil dengan telapak tangannya, diartikan bahawa yang diambil beliau adalah minyak wangi dalam bejana. Sedangkan perkataan fabada'a bisyiqqi ra'sihil ayman, lalu baginda memulai dengan membasuh bahagian kepala sebelah kanan, artinya baginda mula meminyakinya dengan minyak wangi. Jadi kalau orang yang faham al-hilab ini sebagai minyak wangi, bermakna dia faham Nabi ambil minyak wangi tu kan, kemudian Nabi letak dekat kepala sebelah bahagian kanan. Dan begitulah keadaan yang seterusnya. Kira macam mandi minyak lah, kita kata macam gitu kan. Jadi dia kata begini, jika kesimpulannya begitu, okay, jika sesiapa yang, maksud gini, jika sesiapa yang faham al-hilab itu sebagai minyak wangi, bermakna tata cara yang disebutkan dalam hadis adalah tata cara memakai minyak wangi. Siapa yang faham al-hilab itu dengan minyak wangi, bermakna dia bila dia riwayatkan hadis ini, dia cerita bahawa inilah cara bagaimana kita memakai minyak wangi. Yang mana tadi dicedok dengan telapak tangan, kemudian diletakkan di bahagian kanan kepala, seterusnya di bahagian kiri dan keseluruhan kepala. Yang mana dia kata bukan tata cara mandi. Jadi maknanya ini bukanlah cara untuk mandi junub. Yang dia faham ialah cara pakai minyak wangi. Kemudian dia kata ini merupakan cara yang baik dalam mengarahkan secara zahir makna lafaz riwayat yang diredaksikan oleh Al-Bukhari. Akan tetapi, ni kata, akan tetapi siapa saja yang memperhatikan jalur-jalur hadis ini seperti yang diutarakan oleh Al-Ismaili. Al-Ismaili kata apa tadi? Pendapat pertama. Maknanya kita faham bukan simpan minyak wangi. Kan? Susu ataupun digunakan untuk keperluan lain lah. Kalau mandi, of course kita akan letak air dalam bejana itu. Maka dia kata gini, siapa saja yang memperhatikan jalur-jalur hadis ini seperti yang diutarakan oleh Al-Ismaili, pasti mengetahui bahawa tata cara tersebut adalah tata cara mandi. Bukan tata cara menggunakan minyak wangi. Sebab apa? Kita bukan hanya ada satu riwayat sahaja yang menerangkan tentang tata cara mandi Nabi. Jadi, bila kita melihat kepada riwayat-riwayat lain tentang hadis ini, kita dapati bahawa ini sebenarnya adalah cara mandi junub, bukan cara pakai minyak wangi. Jadi itulah yang diterangkan kepada kita yang sebenarnya. Jadi Al-Ismaili meriwayatkan dari jalur Makki bin Ibrahim dari Hanzalah mengenai hadis ini, yang mana dia gunakan riwayat yang begini. Kana yaghtasilu biqadahin. Dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam biasa mandi dengan bejana yang disebut dengan qadah. Qadah ni pun ialah ember itulah, baldi tadi. Menggantikan lafaz bil hilabi. Menggantikan lafaz bil hilabi dengan hilab. Lalu dia menambahkan di dalamnya. Sekarang asal riwayat kita baca bil hilab kan tadi. Okey. Kemudian bila kita rujuk dalam riwayat lain menggunakan qadah. Yang mana kedua-duanya bermaksud ialah tempat isi air. Jadi bila Al-Ismaili dia riwayat sedemikian, kemudian dia menambah lagi di dalamnya dengan lafaz yang lain seperti yang di bawah ini, dia kata apa?
kana yaghsilu yadayhi thumma yaghsilu wajhahu thumma yaqulu biyadihi thalatha ghurafin. Baginda SAW biasanya mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci wajahnya, kemudian menyiramkan air dengan tangannya sebanyak 3 kali cedokan. Tadi Nabi minta apa? Qadah kan? Bila Nabi minta qadah, terus Nabi buat apa? Cuci tangan, cuci muka. Okey, kemudian cedok sebanyak 3 kali. Okey, Al-Jauzaki. Okey, Al-Jauzaki meriwayatkan dari jalur Hamdan As-Sulami dari Abu Asim dengan lafaz irtasala fa'utiya bihilabin faghasala shiqqa ra'sihil ayman. Ketika mandi dibawakanlah hilab kepada baginda. Lalu baginda mencuci bahagian kepala sebelah kanan. Baik, kita nampak gini. Penggunaan perkataannya yarsilu dengan ghasala, dengan irtasala. Okey, semua ini menunjukkan mandi. Perkataan-perkataan ini menunjukkan bahawa Nabi mandi. Bukan Nabi mandi dengan minyak wangi. Okay. Ataupun meminyaki diri baginda dengan minyak wangi. Sebab itu di sini perkataan perawi dikatakan irtasala ketika mandi. Dan kana yaghsilu. Beliau SAW biasanya mencuci. Menunjukkan bahawa ini adalah wadah air. Bukan wadah minyak wangi. Okay, jadi kita ada beberapa perkataan lah yang nak menunjukkan bahawa keseluruhan hadis ini menunjukkan ini adalah tata cara mandi, bukan tata cara pakai minyak wangi. Sebab apa? Okay, ada perkataan irtasala. Kemudian kita ada yaghsilu. Okay. Perkataan-perkataan ini ada tadilah banyak lagi kan kat atas tadi. Irtasala, faghasala, itu semualah. Ini semua menunjukkan bahawa ia adalah tata cara mandi. Cara mandi, bukan menunjukkan cara minyak wangi. Ataupun dia kata wadah itu sendiri yang didatangkan di hadapan Nabi. Tadi kita ada apa? Qadah. Lagi? Qadam? Qadah. Macam B. Qadah. Macam B Oh ya. Italic. Kita ada al-hilab. Hari itu kita bincang perkataan apa? Bukan. Al-faraq. Asal tiba-tiba pergi julap? Kan tengah bincang tentang besin tu. Orang tanya lain-lain je jawab. Al-qadah, al-hilab, al-faraq. Dah pening Sorry. Saya buat pening ke macam mana? Pendapat banyak sangat. Biasalah. Cik saya tak ada hari ni Belum sampai? Lambatnya sampai. Rasa dah tak sampai dah. Sampai hati. Okey. Kita ada al-qadah, al-hilab, al-faraq. Yang mana semua ini menunjukkan tempat isi air yang biasanya Nabi guna untuk buat mandi junub ataupun mandi-mandi biasalah. Tapi dalam hadis biasanya menggunakan perkataan al-qadah, al-faraq. Okey. Bila di kalangan para perawi, mereka meriwayatkan riwayat yang lain. Untuk menceritakan hadis yang sama, mereka akan gunakan perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz yang berbeza. Antaranya al-qadah dengan al-faraq. Untuk menunjukkan bahawa al-hilab di dalam riwayat ini ialah bermaksud tempat simpan air. Bukan tempat, dia memang tempat simpan minyak wangi, tetapi yang Nabi gunakan itu ialah tempat simpan air.
Baik, seterusnya di sini dia kata, adapun riwayat Al-Ismaili dari jalur bundar dari Abu Asim dengan lafaz apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak mandi junub, beliau meminta dibawa kepadanya bejana yang lebih kecil daripada Al-Hilab. Jadi ada lagi hadis yang tunjukkan kepada kita Nabi bawa bejana yang lebih kecil. Nabi minta dibawakan bejana yang lebih kecil daripada Al-Hilab. Jadi Al-Hilab ni agaknya dia kecil macam mana ya? Sekejap. Sekarang nak lagi kecil. Kalau lagi kecil macam gayung. Okay, tak apa. Nanti dia bincang kat belakang. Baik, jadi setelah Nabi SAW minta bejana yang lebih kecil daripada Al-Hilab itu tadi, kemudian baginda mencedoknya dengan telapak tangannya, lalu memulai dengan mencuci bahagian kepala sebelah kanan, lantas bahagian kepala sebelah kiri, kemudian baginda mengambil air dengan kedua telapak tangan baginda, lalu menuangkannya ke atas kepalanya. Maka dia kata gini, kalau kata air tidak terdapat dalam riwayat tersebut, tentu pengertiannya dapat diarahkan kepada makna memakai minyak wangi sebelum mandi. Sekarang ini keseluruhan hadis menunjukkan kepada kita ada air yang digunakan di dalam tata cara tersebut. Sekarang ni kalaulah tidak ada perkataan air tu, barulah kita boleh kata Nabi guna minyak wangi sebelum mandi. Sekarang di kebanyakan hadis ataupun riwayat kata ada air, Nabi gunakan air, Nabi cedok air, Nabi letak air, Nabi basahkan kepala. Semuanya menggunakan ungkapan kata air, bukan ungkapan kata minyak wangi. Sebab tu di sini dia kata kalau tak ada bolehlah kita nak kata Nabi guna minyak wangi sebelum mandi. Tapi sekarang dia kata akan tetapi Abu Awana telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Yazid bin Sinan dari Abu Asim dengan lafaz baginda biasanya mandi dari Al-Hilab. Lalu mengambil satu cedokan air, ada perkataan air sekali lagi, dengan kedua telapak tangannya. Lalu menuangkannya ke atas kepala sebelah kanan, begitu pula dengan kepala baginda di bahagian sebelah kiri. Jadi keseluruhan riwayat menunjukkan ada penggunaan air di dalam tata cara mandi ini. Seterusnya sebab tu dia kata gini, dengan adanya kata mandi, tadi kan kita sebut irtasala, ghasala semua kan, dan cedokan. Ini juga menunjukkan maksud al-hilab di sini adalah bejana berisi air. Dalam riwayat Ibn Hibban dan Al-Baihaqi tercantum thumma yasubbu ala syiqqi ra'sihil ayman. Kemudian baginda menyiramkan air ke atas kepala sebelah kanan. Aktiviti, dia kata, aktiviti memakai minyak wangi at-tatayyub biasanya tidak diungkapkan dengan lafaz menyiram, yasubbu. Jadi kalau kita pakai minyak wangi, kita tak kata siram. Kalau pakai minyak wangi, kita kata apa? Calit. Minyak senyonyong tu. Yelah saya gurau je. Macam calit. Dia bukan gini-gini tu, itu bukan Gisik sikit pasal gini-gini Kita gini tak? Gesek-gesek? Gesek ke tak? Tap-tap je? Oh. Kalau spray, tapi spray tu panggil minyak wangi juga kan? Taklah, saya tak pakai minyak wangi, tak tahu. Oh. Tu saya tak pakai minyak wangi, tak reti, tak tahu sangat. Saya jahil sikit babat minyak wangi ni. Tak tahu macam mana Pakai bedak Baby Johnson. Saya pakai bedak lain. Saya pakai bedak lain. Okay, so sekarang kita faham macam ni. Yang penting macam ni lah, faham gini. Hadis yang kita bincang dalam bab kita yang ke-6 kan, nak katanya yang digunakan oleh Nabi ialah air.
Bukan minyak wangi. Sebab apa? Penggunaan perkataan dalam keseluruhan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa yang digunakan itu adalah air. Contoh perkataan mandi, menyiram, kemudian apa tadi? Mencedok. Semua ini menunjukkan bahawa yang digunakan oleh Nabi itu ialah bejana berisi air. Bukan bejana berisi minyak wangi. Seterusnya dia kata, semua itu memustahilkan penafsiran kata al-hilab dengan minyak wangi. Jadi perkataan-perkataan tadilah, mandi, mencedok, menyiram, kan mustahil lah bila kita baca kita nak kata itu minyak wangi. Okay? Baik, saya melihat sebahagian ulama yang tidak kuhafal nama-namanya sekarang, mengatakan bahawa kata at-tib, minyak wangi dalam judul bab dimaksudkan untuk mengisyaratkan kepada hadis Aisyah. Jadi dia ada pendapat yang lain. Dia kata gini, maksud perkataan ataupun judul bab yang Imam Al-Bukhari tampilkan dengan perkataan at-tib itu dia bukan merujuk kepada hadis ini. Tetapi ia merujuk kepada hadis lain dalam bab yang lain. Dalam bab yang lain. Yang mana dia kata begini, bahawa dia pernah, iaitu Aisyah pernah satu hari meminyaki Nabi SAW dengan minyak wangi ketika hendak berihram. Jadi Nabi SAW, Aisyah pernah pakaikan dengan minyak wangi ketika Nabi SAW hendak berihram. Lalu mereka mengatakan mandi merupakan salah satu sunnah ihram. Jadi seolah-olah minyak wangi tersebut melekat ketika mandi tersebut. Jadi Nabi mandi tu, sebelum mandi Nabi dipakaikan dengan minyak wangi oleh Aisyah. Kemudian Nabi mandi. Bila Nabi mandi, minyak tu masih lagi melekat pada Nabi. So hadis ini dia boleh merujuk kepada kepada apa yang dilakukan oleh Aisyah itu tadi. Maka dia kata gini, jadi seolah-olah minyak wangi tersebut melekat ketika mandi. Lalu Al-Bukhari mengisyaratkan di sini bahawa hal itu bukanlah kebiasaan yang rutin baginda lakukan. Memang ia berlaku tetapi ia bukan kebiasaan. Okay. Seterusnya, pada 7 bab setelah itu, iaitu sesudah bab ini, nanti kita akan bincangkan terdapat judul bab yang menguatkan hal tersebut. Di situ, iaitu bab yang ke-14, Al-Bukhari membuat satu bab yang bertajuk memakai minyak wangi kemudian mandi, sementara sisa-sisa minyak wangi masih lagi melekat ataupun membekas pada rambut. Kemudian kemudian dia mencantumkan hadis Aisyah yang berbunyi, ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ni? Dengan minyak wangi, dengan minyak wangi, thumma tafa fi nisaihi. Kemudian baginda menggilir isteri-isterinya, thumma asbaha muhriman. Kemudian pada pagi harinya baginda berihram. Okey. Dalam riwayat sesudahnya tercantum lafaz ka'anni anzuru ila wabis ka'anni anzuru ila wabisit tibi ay lama'anihi fi mafriqihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut baginda sedangkan baginda sudah mengenakan ihram. Jadi minyak wangi itu dipakai sebelum. Okey, sebelum. Boleh ke ihram boleh pakai, dalam ihram boleh pakai minyak wangi ke? Sebelum boleh. Maknanya sebelum jatuh niat sebelum jatuh niat. Sebelum jatuh niat nak pakai minyak wangi ke, nak pakai apa ke, pakailah, boleh saja. Lepas tu pakai ihramnya, itu boleh lah keadaan gitu. Kalau kita ni dah jatuh niat, tak boleh. Jadi sekarang ni yang berlaku sebelum jatuh niatnya. Sebelum jatuh niatnya. Jadi Nabi SAW sebelum itu Aisyah pakaikan minyak wangi. Okey, lekat kepala Nabi. Kemudian Nabi SAW jumpa dengan isteri-isteri baginda. Setelah itu Nabi SAW esok paginya Nabi dalam keadaan yang muhrim tadi. Dalam keadaan ihram. Ini beza jangan lupa muhrim, laki yang sedang ihram. Mahram, selalu orang kata bukan muhrim. Salah. Bukan mahram. Okay, ayat tu betulkan. Kita daripada dulu kita orang sebutkan bukan muhrim. Bukan muhrim tu orang dalam keadaan ihram. Jadi yang betul perkataannya ialah mahram.
dia bukan mahram saya, macam tu. Okay, dia kalau kita kata dia bukan muhrim saya dah salah perkataan tu. Muhrim maknanya orang yang dalam keadaan pakai ihram. Bila masa pula kau pakai ihram? Tak nampak pun macam tu kan. Jadi penggunaan perkataan kita belajar jugalah di sini. Perkataan-perkataan itu macam kita belajar minggu lepas, silap baris, silap makna. Bahasa Arab begitu. Salah barisnya kita baca, salahlah yang akan kita faham. Jadi kena hati-hati. Sekarang ini Nabi SAW di dalam keadaan ihram. Aisyah kata, Nabi mandi dah. Maknanya mandi tu dengan tujuan nak berihram lah. Tetapi minyak wangi tersebut masih lagi melekat di kepala Nabi SAW dan Nabi biarkan sahaja. Dalam riwayat lain, sebelum bab tersebut iaitu bab yang ke-12, tercantum lafaz summa yusbihu muhriman yandahu tiban. Kemudian pada pagi harinya baginda berihram dengan menyemara. Susah nak sebut. Dia spray minyak wangi, spray. Spray. Itu nak katanya, tapi dia guna perkataan tu dengan menyemerbakkan minyak wangi, yakni sisa-sisanya masih melekat pada pakaian dan tubuh Nabi. Beliau rahimahullah iaitu Imam Al-Bukhari menarik kesimpulan bolehnya mandi sesudah memakai minyak wangi dari ucapan Aisyah itu tadi. Thumma tafa ala nisaihi, kemudian baginda menggilir isteri-isterinya. Kerana lafaz tafa ala nisaihi merupakan kata kiasan untuk mengungkapkan kata jima' iaitu bersetubuh. Yang sebagai konsekuensi dari jima' ini adalah mandi. Sekarang tadi kan dalam hadis kata bila Aisyah dah pakaikan Nabi dengan minyak wangi di kepala tu kan. Kemudian Nabi pun jumpa dengan isteri. Jumpa isteri ni maksudnya Nabi ada melakukan persetubuhan lah dengan isi-isi baginda sehingga menyebabkan baginda perlu mandi junub. Okay, tapi setelah Nabi mandi junub itu masih lagi kita nampak ada bekas minyak wangi di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dapat diketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sesudah memakai minyak wangi. Jadi lepas pakai minyak wangi baru Nabi mandi. Dan sisa-sisa minyak wangi tersebut masih membekas pada tubuh baginda kerana banyaknya kadar yang dipakai. Hal ini disebabkan beliau SAW begitu menyukai minyak wangi dan sering sekali memakainya. Ni macam tadilah Cik kata orang Arab suka pakai minyak wangi. Jadi bila Nabi pakai minyak wangi memang banyak juga. Sebab tu bila dah mandi pun masih lagi kita nampak ada bekas pada rambut baginda SAW. Berdasarkan hal tersebut, maka maksud perkataan Al-Bukhari dalam judul bab ini memulai dengan hilab, kita faham macam ni ya, adalah memulai dengan bejana atau ember berisi air yang akan digunakan untuk mandi. Jadi Nabi minta itu dibawakan kepadanya dengan alasan untuk mandi. Atau maksudnya memulai dengan memakai minyak wangi adalah ketika hendak mandi. Judul bab di atas hanya berkisar tentang dua perkara tersebut. Jadi kita boleh faham dengan dua keadaan. Satu, memang Nabi SAW minta air yang berisi, minta bejana yang berisi air itu. Ataupun yang kedua, memang Nabi mulai dengan memakai minyak wangi. Sebab minyak wangi itu biasa Nabi gunakan. Okay? Sebelum mandi, sebagaimana contoh kisah tadi Aisyah yang pakaikan minyak wangi kepada Nabi SAW. Dengan itu, okay, hadis di bab di atas, hadis bab di atas. Kejap saya hilang fokus sekejap. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, sambung ke sini. Dengan begitu, hadis bab di atas menunjukkan bahawa memulai dengan mandi terlebih dahulu baru kemudian memakai minyak wangi. Rutin dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Adapun menggunakan minyak wangi sesudah mandi merupakan kebiasaan yang sudah dikenal dari Nabi SAW. Sementara memulai dengan memakai minyak wangi sebelum mandi, maka hal itu tersirat dalam hadis yang kami sebutkan tadi, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita ada 3 situasi Nabi dengan minyak wangi tahu. Dia simpulkan begini ya. Okey, satu. Nabi biasa, tadi kan dia kata, memulai dengan mandi terlebih dahulu baru pakai minyak wangi. Mandi, baru Nabi pakai minyak wangi. Ini perkara yang biasa ada pada Nabi SAW. Baik, yang kedua kata, macam sama je. Oh, okey. Yang ini semasa. Okey. Yang dua mandi setelah itu. Setelah mandi pakai minyak wangi. Kita ada situasi yang ketiga, Nabi pakai minyak wangi dulu. Kemudian baru Nabi mandi. Kalau situasi yang ketiga ini, ia merujuk kepada hadis Aisyah tadi. Yang Aisyah pakaikan Nabi dengan minyak wangi, kemudian setelah Nabi SAW beraktiviti, buat perkara-perkara yang lain, Nabi SAW mandi dan kita dapati masih lagi ada minyak wangi ataupun bekas minyak wangi di bahagian kepala Nabi SAW. Yang pertama ni Nabi mandi, masa-masa tengah mandi tu pakai minyak wangi. Okay? Yang kedua ialah mandi dulu, setelah mandi selesai, baru setelah tu kita pakai minyak wangi. Jadi ketiga-tiga keadaan ini memang ada pada Nabi SAW yang kita baca dalam hadis-hadis itu tadi. So dia kata apa? Wallahu a'lam. Begitulah ya kesimpulan yang dia berikan kepada kita. Menurut pendapat saya, dia kata ini merupakan jawapan yang paling baik dan paling sesuai dengan kebiasaan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ini. Jadi begitulah keadaan yang kita fahami ya, apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab dia. Baik, seterusnya. Dari situ dapat kita ketahui bahawa perkataan Al-Ismaili di atas, apa faedahnya memakai minyak wangi sebelum mandi? Jadi tadi awalnya kalau kita ingat, Al-Ismaili ada memberikan kepada kita dengan persoalan. Dia kata, kenapa kita mesti nak pakai minyak wangi sebelum mandi? Apa faedahnya? Dia ada berikan persoalan yang sedemikian. Maka di sini kata, persoalan yang dikemukakan oleh beliau itu dapat dipatahkan. Kerana apa? Nabi ada menggunakan minyak wangi sebelum mandi. Dalam riwayat Aisyah itu tadi. Demikian pula perkataan Ibn Athir terdahulu. Sementara perkataan ulama-ulama lainnya yang juga kami sebutkan sebenarnya banyak sekali poin yang perlu dibantah. Namun kami tidak menyinggungnya kerana sudah jelas kekeliruan mereka dalam hal ini. Wallahul hadi lis-shawab. Banyak sangatlah kalau nak bincang tentang satu perkataan saja memang tak habis. Ramai sangat yang memberikan pendapat kan, dan pendapat pula ada pelbagai macam pendapat, dan kita pun dah bincangkan tadi ada 3 kelompok pendapat ini yang akhirnya kita menemukan satu jalan keluar,
iaitu Nabi memang mandi gunakan air, bukan minyak wangi. So kita simpulkan begitu hadis ini. Yang dibincangkan perkataan al-hilab itu memang betul, asalnya ialah kita panggil sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan minyak wangi. Bahkan ada juga pendapat yang kata ia adalah tempat untuk simpan susu kan. Tetapi boleh saja kita nak guna tempat itu untuk isi air, tak ada masalah. Macam contoh kita kata mineral water ni kan, botol ni memang asalnya untuk isi mineral water. Tapi boleh isi minyak wangi, minyak masak. Apa lagi nak isi? Clorox. Kan? Softline tak boleh Macam-macam kan? Clorox. Kalau geram sangat dengan suami, isi Clorox. Taklah saya gurau itu. Chili sauce boleh maknanya macam-macam kita boleh gunakan. Bermakna tak semestinya lah kalau kita faham al-hilab itu sebagai tempat untuk kita isi minyak wangi, dia mesti minyak wangi. Boleh aja kita letak selain daripada minyak wangi. Kan? Untuk digunakan bagi tujuan-tujuan yang tertentu. Okey, baik, seterusnya kita ada catatan penting di sini. Abu Asim yang tercantum dalam sanad di atas adalah Abu Asim An-Nabil. Kita terangkan sedikit ya tentang siapa perawi-perawi yang terdapat di dalam hadis kita di sini. Sebab bagi saya daripada awal tu kan dia bincang tentang bab je. Tak ada bincang pun tentang hadis. Dahsyat. Dahsyat perbincangannya. Okey, jadi dia kata Abu Asim ni siapa? Abu Asim adalah Abu Asim An-Nabil, termasuk salah seorang guru senior Al-Bukhari, maknanya gurunya yang paling lama yang Imam Al-Bukhari berguru ataupun belajar dengan dia. Beliau seringkali meriwayatkan dari Abu Asim dalam kitab sahih ini. Jadi kita akan dapati Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari biasanya dia akan ambil hadis daripada Abu Asim. Lalu dia kata, tetapi dalam riwayat hadis dalam bab ini terdapat perantara antara beliau dan Abu Asim sehingga sanadnya menjadi nazil. Okay, nazil kita dah bincang ya hadisnya, maknanya sanad itu jadi panjang. Dia memang berguru dengan Abu Asim ini secara langsung. Tetapi bila dia riwayatkan hadis ini, kita dapati ada orang pula antara dia dengan Abu Asim. Jadi kita tak katalah, mungkin kalau orang kata, bukan ke dia ni berguru dengan Abu Asim, apa saja tak ambil direct Kita akan fikir macam itu kan. Tapi tak semua hadis begitu. Kemungkinan dia boleh ambil daripada orang lain, kemudian orang lain tu sampaikan kepada dia kan. Mungkin juga Abu Asim sampaikan hadis ini di tempat lain, lalu dia dengar oleh orang lain dan orang lain sampaikan kepada dia. Dia begitu, situasi-situasi yang kita kata memungkinkan ia berlaku. Sedangkan Hanzalah yang terdapat dalam hadis ini adalah Hanzalah bin Abu Sufyan Al-Jumahi dan Al-Qasim adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Perkataan perawi dalam hadis, dalam hadis kita ada perkataan kana idza irtasala. Kana idza irtasala, itu bacaan yang betul Kana idza irtasala diartikan dengan apabila baginda hendak mandi. Sebagaimana nampak jelas dalam riwayat Al-Ismaili, dan perkataannya da'a dalam hadis ini diartikan dengan meminta. Adapun perkataan nahwil hilabi diartikan dengan bejana ataupun ember yang mirip dengan bejana yang biasa disebut dengan al-hilab. Abu Asim menyebutkan ukurannya kurang dari sejengkal kali sejengkal. Macam mana? Sejengkal macam mana? Gini. Gini ke gini? Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Okey, so sejengkal gini. Kailnya ginilah maknanya. Sekarang sejengkal kali sejengkal. Tinggi. Tinggi gini. Besarlah juga kan? Tapi macam kecil. 4 segi. Segini. Maknanya siap pakai ruler kakak kat ujung.
Okey lah, yang penting dia kata gini. Okey, yang penting macam ni. Sejengkal kali sejengkal, lalu dia kata Abu Awanah telah meriwayatkannya dalam sahihnya dari Abu Asim. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan Abu Asim mengisyaratkan dengan kedua telapak tangannya. Ini satu telapak. Kalau dua telapak, jadi macam mana besarnya? Entahlah, saya susah sikit. Besarnya macam ini. Okey, kemudian dia kata, sepertinya beliau melingkarkan dua jengkal tangannya ini untuk menjelaskan ukuran tinggi al-hilab tersebut. Tinggi, bukan ni tahu, tinggi. Okey, tinggi dia macam mana? Gini ya, macam tu. Tinggi. Bukan kita kata dia punya volume dalam tu isinya, tapi berapa tinggi dia. Kemudian dia kata, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan ukurannya hampir sama seperti kus. Kus ini adalah sejenis kendi yang dapat diisi air kira-kira sebanyak 8 ritol. 8 ritol berapa hari itu kita bincang? Kak Ram, berapa 8 ritol? Jauh dah kita bincang. Itu sa'. Sa' Jangan syak lah, sa'. Sa'. Syak. Sa'. Betul kan sebutannya sa'un? Bukan syak. Syak lain maksudnya. Sedap sebut syak Sa' 4.5? Bukan 3.6? Four point five. cm 23 cm. Okey. Sekarang tadi saya tanya ritol tu berapa? Berapa liter dalam? .6 kan? 3.6 kan? Saya ajar itu 3.6 kan? Betul tak Kak Ram? Kak Ram jumpa? Macam tak jumpa je Kak Ram. Betul. Cik Ya okey Cik Ya? Jumpa tak Cik Ya? Kat mana? Kat mana Cik Ya? Muka surat berapa tu Liza? Muka surat 24. 3.6. Okey. Bermakna berapa kalau berapa botol mineral water tu? 1.5, 1.5. 2 botol mineral water, 2 botol setengah lah ambil macam tu. Okay, 3.6 liter untuk ukuran hilab itulah air yang ada dalam bejana bernama hilab. 3.6 liter. Jadi Imam Muslim menambahkan lafaz dalam riwayatnya terkait hadis ini, yakni dari Muhammad bin Al-Musanna juga dengan sanad yang sama. Sesudah perkataan bahagian kepala sebelah kiri, dia mencantumkan kemudian baginda mengambil dengan kedua telapak tangannya lalu menuangkan air dengan keduanya ke atas kepalanya. Perkataan baginda rahimahullah, kemudian baginda mengambil dengan kedua telapak tangannya mengisyaratkan adanya cedokan yang ketiga. Betul tak? Betul tak? Ada cedokan yang ketiga? Mula-mula start macam mana? Bila ember tu besen dah sampai kat depan, Nabi ambil dengan cedokan tangan, Nabi letak di mana? Bahagian kanan. Okey, basahkan bahagian kanan. Kemudian nak basahkan bahagian kiri kan? Ambil lagi sekali. Basahkan bahagian kiri. Kemudian ambil lagi, bermakna cedokan kali ketiga. Okey, cedokan kali ketiga ambil, kemudian baru letak keseluruhan kepala. Okey, ada ulama kata di bahagian tengah. Sebab tadi kanan, kiri, last kali bahagian tengah. Jadi keseluruhan kepala tu basah dengan air yang diletakkan di kepala tersebut. Maka sebab tu dia kata ada cedokan yang kali ketiga di akhir hadis ini. Okay, menunjukkan kepada kita jumlah cedokan yang berlaku dalam mandi junub Nabi itu adalah 3. Sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Abu Awana. Dan perkataannya bikafihi. Dalam riwayat Al-Kushmihani tertulis bikafaihi. Iaitu dengan dalam bentuk thaniyah. Thaniyah maksudnya 2 Kalau kaf 1. Kafaihi maksud 2.
Dan perkataannya ala wasati ra'sihi, ke atas bahagian tengah kepalanya, dibaca dengan menfathahkan huruf sin. Wasati. Sin kita baca baris atas. Okay, Al-Jawhari mengatakan, tu tak apalah, tu tinggalkan saja. Kita terus masuk kepada faedah kita. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah lain. Di antaranya, pertama, anjuran memulai dari sebelah kanan dalam bersuci. Itulah judul bab yang dibuat oleh Ibn Khuzaimah dan Al-Baihaqi untuk hadis ini. Kenapa? Sebab tadi Nabi mula dengan bahagian kanan kepala. Jadi ada di kalangan para ulama, bila mereka masukkan hadis dalam kitab-kitab mereka, mereka letakkan satu topik anjuran memulakan sesuatu daripada bahagian kanan ketika nak membersihkan sesuatu. Okay, contoh di sinilah ketika nak mandi junub itu tadi. Yang kedua, mencukupkan mandi dengan 3 kali cedokan. Itulah judul bab yang dibuat oleh Ibn Hibban. 3 kali cedokan bila? Untuk bahagian kepala. Okay, bahagian kepala kita. Bukan 3 kali mandi tau. Mandi berapa kali kita belajar itu? Apa Kak Dewi? Terpanjat saya mandi 10 kali. Mandi sekali sahaja. Okay. Caranya 10. Terkejut saya 10, 11 tadi. Jawapannya saya tanya mandi berapa kali? Mandi 1 kali saja. Caranya 11, ada 11 ni lah steps lah kan, langkah. Langkahnya 11 lah. Tapi bila kita mandi sekali saja mandi, tak perlu nak ulang 2 kali, 3 kali kan, tak perlu. Yang dipanggil sebagai 3 kali cedokan ini hanya pada bahagian kepala kita. Seterusnya kami akan menyebutkan pembahasan tentang kalimat faqala bihima pada bab berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa soalan? Kita selesai belajar? Ada soalan? Dah nak balik dah ni? Tak ada soalan? Oh, nak balik sungguh dah. Semua okey? Ada tanya apa? Tak ada. Macam berbual dengan member sebelah macam nak tanya je. Ada tak soalan? Ada soalan? Tak ada, semua okey? Tak ada. Okey, tak ada tak ada. Yang duduk-duduk di sini tak ada soalan? Sampai ke belakang tak ada? Apa dia? Sebelum, betul. Pertama, semasa sedang mandi tu kita pakai minyak wangi. Yang kedua, lepas mandi, lepas keringkan badan pakai minyak wangi. Yang ketiga, sebelum mandi ada pakai minyak wangi, lepas tu mandi. Tapi itu untuk keadaan yang macam Nabi tadilah. Maknanya dipakaikan minyak wangi sebelum tu bukan tujuannya nak mandi. Kan? Bila Nabi dah buat apa-apa aktiviti baru Nabi mandi. Tetapi kita dapati ada bekas minyak wangi pada diri Nabi. Okey? Setiga keadaan tu. Maknanya Nabi Nabi pakai minyak wangi tu dalam ketiga-tiga keadaan ini. Berlaku dalam rutin kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan yang lain, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.